الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب الغر المحجلين وعلى أولياء الله الصالحين وعلى العلماء المجاهدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan langsung kita masuk mempelajari Hikam Athaiyah yang keangka 178 172 Hikam yang ke-172 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Arifu Billah Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala, istishrafuka an ya'lama an-nasu bi khusus, bukan sa, an ya'lama an-nasu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Istishrafuka an ya'lama an-nasu, tolong betul, bukan nasa. Dalam kitab alif di dhammah bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Kalau tengah kita boleh baca ubudiyatika, tapi kita nak waqaf ubudiyatik. Artinya wallahu alam, keinginanmu kita ingin untuk diketahui orang. Apa dia? Tentang sesuatu dari keistimewaanmu. Jadi kita kalau nak tunjuk kita ada istimewa apa, baca Quran elok, doa mustajab, nak tunjuk orang. Sebagai bukti tidak adanya kejujuranmu. Tak payah tunjuk orang lah, Allah tahu. Cuma terpaksa kata. Tapi benar-benar ni ada yang wajib tunjuk, iaitu tentang zakat, infak yang wajib. Boleh tunjuk orang, tunjuk resit. Haji sunat-sunat sembunyilah. Hangat tangan bagi kanan bagi kiri tak tahu. Jelas kan? Bukti tidak adanya kejujuranmu dalam kehambaanmu. Kita hamba penat je, jadi tidak ada kehambaan selama mana kita tunjuk ke orang kata apa istimewa kita. Saya gini, saya gini. Keistimewaan yang diberikan Allah Ta'ala kepada makhluk itu berupa ilmu, kadang main ilmu, cerdik, keluarga semua terpimpin azwaj cerdik, atau amal salih. Allah tak berhenti amal salih yang sepatutnya dalam mengamal kedua-dua ini mesti harus semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah. Ia kena bulat kepada Allah Ta'ala. Jangan pada orang nak puji ya. Sebab itu tak payah sebut saya gini, saya gini ya. Asalkan sudah selesai dengan Allah, itulah yang penting. Mayang-mayang dah, zakat keluar dah, puasa pergi haji dah, habis dah, kita dengan Allah selesai. Adapun orang nak kata pulang, mana ada yang betul yang orang kata kita buat elok, orang kata asal betul dengan Allah selamat ha? Asalkan sudah selesai dengan Allah Ta'ala, itulah yang penting. Kerana jika itu dipergunakan untuk pameran, dia tunjuk ke orang. Itu dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tunjuk. Tak gunalah. Jangan orang maka nyatalah, jelaslah bahawa rasa kehambaan kepada Allah belum betul-betul lagi, belum jujur. Jelaslah, tapi nak kena betul. Berlawan banyak kita dengan nafsu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam berkata, jika seorang berpuasa maka hendaklah menyiapkan meminyaki rambut dan membasahi bibirnya supaya jika dilihat orang disangka tidak puasa.
Itu cara kaedah Nabi Isa. Jadi tunjuk macam tak puasa. Sebab itu Nabi Muhammad pun kalau dia puasa macam tak pernah puasa. Kalau dia tak puasa macam tak pernah puasa. Tapi kalau bukan makan tak mati tak. Jadi cara nak mengelak daripada riak, jadi tunjukkan bibir mulut minyak dia ni tak puasa. Kata api. Kalau dilihat orang disangka tidak puasa. Begitu jugalah pula jika bersedekah, hendaknya memberi dengan tangan kanan dan disembunyikan dari tangan kiri. Itu dalam hadis Nabi pun 7 golongan manusia di akhirat kelak dia akan dapat payung Allah Ta'ala, ialah seorang dua lelaki perempuan yang tekah kanan, kiri tak tahu pun, pada dekat dengan kiri kanan tak tahu pun. Itu dia sedekah sunat. Wajib kena tahu, infak yang wajib kena tahu. Dan kirinya, dan jika sembahyang mesti menutup tabir rumahnya. Sebab itu kita imam masjid duduk depan kubah tu, jangan bagi nampak apa. Ni buat cermin, nampak lori lalu tu. Lori apa ni mai? Ni kereta api nak tengah lah tak apa pula, dia pula dah. Lori Rian pula dah, tinggal nak apa boleh tinggal. Sebab itu tutup kubah tak boleh nampak. Ada cerita semua, bukan saja buat. Kita Asia ni dia fiqh perkembangan tasawuf. Ada menutup tabir rumahnya sebab Allah membagi pujian itu sebagaimana membagi rezeki. Tak cerita sampai aja. Kerana lepas subuh sampailah macam rezeki macam tu tersembunyi. Kita pun tak sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa ni Allah tunjuk jalan keluar masalah. Dan rezeki tak putih mai, kita tak tahu mai ke mana, kita tak sangka. Abu Abdullah Al-Qurashi, bukan Fransi Al-Qurashi berkata rahimahullah, siapa yang tidak puas dengan pendengaran, puasa. Kena puasa ni dia kena puasa pendengaran, jangan dia dengar benda tak ketahuan, dan penglihatannya dia tengok tak ketahuan. Allah dalam alam perbuatan dan perkataannya, maka pasti kemasukan riak. Puasa tapi mulut tak jaga, telinga pun pasang terus, online terus, macam tak puasa. Riak masuk, kita dak, jangan sembang masuk. Firman Allah Ta'ala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Surah Fussilat, jangan tambah Al-Fussilat lah, Fussilat dia tidak alif lam. Ayat 53 artinya, apakah engkau tidak merasa cukup dengan Tuhanmu? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah jalla, Tuhanmu bahawa ia menyampaikan, menyaksikan dan mengetahui segala sesuatu yang kamu buat. Tak tahu orang nak tengok, orang tengok tak teruk. Masuk dalam TV, tengok hadiah apa-apa, tengok gambar. Cukup Allah itu ya. Allah Esa dia kan banyak. Kalau dia redha, orang lain tak redha tak apa. Kalau dia benci, tak guna seluruh dunia suka kita. Pegang tu je. Abul Khair Al-Qatta rahimahullah berkata, siapa yang ingin supaya amalnya itu diketahui orang, dia bagi orang tahu, maka itu riak. Itu tanda dia garis belah ke bawah. Dan siapa yang ingin diketahui orang hal keistimewaannya, maka itu pendusta, dia kerja bohong, dia tipu diri. Tak payah beritahu lah, kita cukup Allah yang tahu. Nak tunjuk ke orang tak apa, tapi orang ada dua jenis. Satu, dia mengejek kita 2 hari sembahyang tunjuk macam-macam. Yang kedua, orang hasad dengki. Tu panggil macam Allah tak hasad. Jadi sama ada dia ejek kita orang ni, kita tunjuk berbuat elok, ataupun dia dengki. Macam mana dia pandai tak dia? Tapi Allah Ta'ala tak ada. Abu Abbas Mursi, guru kepada Ahmad Skandari ni, berkata, siapa yang ingin terkenal, orang tahu, maka ia budaknya yang terkenal, hamba yang terkenal. Jadi tak payahlah dia tunjuk. Budak ni ialah hamba. Dan siapa yang ingin tersembunyi, maka ia budaknya yang tersembunyi. Budak benar hamba Allah lah.
Dan siapa yang benar-benar merasa sebagai hamba Allah, tengok, maka terserah pada Allah apakah diterangkan atau disembunyikan. Jadi kadang-kadang Allah tutup, tak nampak apa kita buat baik, selamat. Kena dibuka supaya orang lain tahu dia buat baik. Jangan duk sangka elok, tak elok dia lah, dia buat baik apanya. Ada berlaku. Itu pulang budi bicara Allah Ta'ala. Yang ni sama saja yang dipenting ialah beramal kerana Allah. Penting yang tu. Allah nak buka tutup, bukan kerja kita, kerja Allah. Kita buat. Sebab tu kita buat. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi bekerjalah kamu. Yang saksi kita Allah dan Rasul. Habislah. Nabi Muhammad semasa berada pada Arafat tahun 10 Hijrah, dia kata, sahabat-sahabat sekalian, apakah telah aku sampai semua? Itu bercakap penghujung nak mati, nak wafat. Ya Rasulullah, tak ada apa yang tersembunyi semua Tuhan sampai. Maka Rasulullah kata, Allahumma qad ballagt, Allahumma qad ballagt, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku dah sampai dah, saksikanlah aku. Dia tak minta orang saksi. Orang kalau angkat Allah jadi saksi, dia tinggi makam lah. Nak orang jadi saksi Allah, macam-macam orang sombong, orang pelekeh kita, orang hasad dengki. Jelas. 173. Ghaib nazar al-khalq ilaik bi nazar Allah ilaik wa ghib an wujudi iqbalihim alaik bi syuhudi iqbalihi alaik. Allah. Ghaib dibda ghayyaba madhi dah, yughayyibu taghyiban. Ghayyib yang amar. Ghayyib nazar al-khalqi, jangan baca khuluq, khalqi ilaik bi nazarillahi ilaik wa ghib an wujudi iqbalihim alaik bi syuhudi iqbalihi alaik. Hilangkanlah, padamkanlah pandangan makhluk kepadamu. Jangan ada orang nak perhati kita lah, lupakan orang, buat macam orang tak nampak, itu senang. Kerana puas dengan penglihatan Allah. Aku hasbunallahu wa ni'mal wakil kepadamu. Allah perhati cukup. Ainullah tar'ah, mata Allah tengok. Macam Nabi Allah Nuh alaihissalam, semasa dah dia tak, baginda tak sanggup nak berdepan dengan kaum dia yang dahaka. Ya Allah kata, saya tolong saya, jangan biar seorang-seorang. Allah kata, Nuh, buat cepat bahtera, aku nak parti. Aku nak parti, bukan orang lain parti. Dia buat tengah-tengah padang pasir. Orang tak sangka. Mai kaum dia, kata nak buat apa ni? Nampak macam Peru apa? No, orang duk buat tepi pantai. Ni yang buat jauh daya. Aku dah kata gila, hampa tak percaya. Betul. Dia buat tak tahu sebab Nabi Nuh buat tu dengan arahan pandangan Allah. Yang ni pandangan manusia, dia kata dia gila. Dia tak gila. Orang ni kalau kena buat sembahyang, puasa, kebajikan, Allah perhati, tidak hilang, tidak ada riak kita. Tapi nanti orang nak tengok kita, apa ya? Riak. Dan lupakanlah perhatian menghadapi makhluk kepadamu, kerana melihat bahawa Allah menghadap kepadamu cukup. Allah perhati. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah Allah tahu apa yang kamu buat. Inna Allah alimun khabir. La alim mengetahui, khabir lagi dalam mengetahui lah. Cukup. Sahal bin Abdullah At-Tustari, tolong betul Tustari itu, alif lam tasin taraya, bukan Tustari dah, buang alif. At-Tustari, Tustar ni ialah sebuah bandar kecil di Iran. Sahal bin Abdullah At-Tustari berkata rahimahullah kepada kawan-kawannya, seorang tidak dapat mencapai hakikat kewalian sehinggalah menghilangkan pandangan orang daripada fikirannya. Ketika kita buat ni, kita buat tu, orang ramai tengok, dia buat kebajikan, budak kadang tu tidak diwali, nak menunjuk, lenyapkan daripada perasaan nak bagi orang tengok. Kau tak tahu ya. Jadi ini payah perebutan berlaku antara hati kita ni. Kalau hati kita ni habuan malaikat ramai, selamat. Tapi kalau habuan setan banyak, kalah. Lamah tu habuan, bukan setan.
habuan dia. Lam mim ta sangwe itu habuan. Sehingga tidak melihat apa-apa di dunia, hanya dengan Tuhan saja yang menjadikannya, sebab tidak seorang pun yang dapat menguntungkan, tak ada. Yang untung rugi kita ni Allah Ta'ala. Semasa Abdullah bin Abbas kecil lagi, Nabi kata, Abdullah, mai naik kali dengan saya, naik baral tu. Naik tu Nabi depan, dia boceng belakang, sampai tempat orang tak ada, berhenti. Abdullah, dia patah panggil Abdullah, kata, ya gulam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, wa'lam anna an-nasa law ijtama'u an yanfa'uk lan yanfa'uka illa ma qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa ma qad katabahu Allahu alaik, jaffatil aqlam wa tudatis suhuf, atau kama qala. Alhamdulillah, dia kecil kan, dia duduk dengan Nabi pun umur dalam 4 tahun, dia bawa ceret ayam kulit tu juruh Nabi sembahyang, dia tuan juruh khadam. Dia dengan Nabi sepupu, sebab Al-Abbas pak dia dengan Abdullah tu 2 beradik. Duduk. Jadi dia tidur rumah Rasulullah tu, duduk tidur sebilik. Maimunah isteri Nabi radhiyallahu anha tidur sekali. Kena tuan-tuan, kena puan tahu pasal apa? Mak menekan dia, tak apa. Bukan kata pupu dah, mak menekan dia. Jadi Maimunah tu Ummul Mukminin, mak berkata kepada Abdullah bin Abbas, macam mana Urwah bin Zubair, dia masuk rumah Siti Aisyah, tidur sekali dengan Aisyah. Nabi kau tu dia pekau ni, dia boleh udak lentang rata-rata tu. Rupanya Siti Aisyah tu kak dia Asma, mak tadi Urwah tu, kau boleh jadi mak menekan. Tak apa, pupu besar ya. Jadi kata Abdullah, jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Mana buat yang dia suruh, tinggal dia larang, Allah pelihara kamu. Jagalah Allah, sebab bila pun kamu akan dapati Allah tetap pandang kamu. Abdullah, dia nasihat cantik. Sekiranya semua penduduk langit bumi setuju nak buat tolong kamu, tak akan mampu, melainkan sesuatu yang ditakdirkan. Begitu juga kalau semua nak menolak kamu, nak menjahannam kamu, tak akan mampu, melainkan itu sudah azali. Jadi qalam telah pun habis dakwah dah. Lipatan qadar lebih dah, tak ada dah. Cakap tu terang, jadi maknanya pesanan ni Rasulullah semasa Abdullah bin Abbas diajak naik boceng kalde ke kuda dia, naik pergi tempat sunyi, tak ada. Itu pesanan antara seorang Nabi kepada sahabat Nabi yang sekaligus pupu dia radhiyallahu anhum wa ardahum. Jadi Abbas dengan Abdullah, pak-pak dua-dua ni, 2 beradik, anak bin Abdul Muttalib. Ini mana pesanan dia, Allah jaga Allah, Allah jaga kamu. Jadi bab orang nak tolong takkan mampu, melainkan takdir Allah. Orang nak bunuh kamu takkan mampu, melainkan takdir Allah mati. Itulah. Jelas, menguntungkan kamu atau merugikan kamu, menghilangkan perasaan diri, hawa nafsu, sehingga tidak menghiraukan orang. Jangan kira orang, tapi bukan hati kita gila. Ambil kira juga, umpama contoh, tuan-tuan, contoh ni mudah kita faham. Kan di Coket Road tu ada jalan lorong Haji Taib, terkenal lorong tu tak elok lah, ada macam-macam buat tu. Jadi kita naik bas pergi turun orang tu, naik bawa beg kena pergi tu, buat tu senyar pergi tu. Orang kata, Ustaz turun tak, turun orang tu, pergi kena pergi tu, pergi turun tu. Ustaz boleh tak jangan turun orang tu, turun orang lain boleh tak? Pasal apa? Lorong tu memang lorong pelik-pelik. Dia Ustaz turun tu, kalau Ustaz tak buat, tapi jadi syak orang. Haji Iman dia tengok, dia tak apa, Allah takdir, tak boleh. Jadi orang nak fikir juga, elakkan berfitnah. Baik, sambung lagi. Mengharapkan kepuasan dari semua manusia payahlah suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Tu Allah,
Pak kita puas, mak kita, tok orang kita tak puas pula, pak menekan tak puas pula, payah. Tok orang kita puas, pak kita tak puas. Tak ada apa yang kena. Dan sebodoh-bodoh manusia, ya siapa yang berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin capai. Dia bagi orang puas, tak ada. Nabi kata, kamu ni kena fahamkan, kalau buat mai sebesar Bukit Uhud pun, mai nak satu lagi, itu tak puas. Luqmanul Hakim, ini betul. Luqman Hakim, dia bukan Nabi. Dia Hakim ni, dia pendeta aja. Luqman ni, dia macam Uwais Qarani juga, tapi dia lebih dulu. Dia orang Aswan. Kalau tuan-tuan puan tengok orang Aswan, dia walaupun orang Egypt, orang Mesir, tapi hitam macam orang Sudan. Dia kawasan-kawasan yang pernah nama tempat yang Abdul Hasan Syadzuli dulu, kita tahu, gelap, panas. Jadi dia ni kerja dia, pernah hidup dia tukang kayu, tukang sedekah kayu. Ambil upah je tukang kayu dengan belah kambing. Upah tak elok, biar mulut tebal. Kaki dia ada temirin, kaki 5, mana orang kerja teruk. Hitam awak kelintin, tak ada lah sifat-sifat seorang yang handsome gentleman, tak ada. Pendek, cakap korang, tapi bisa dia bercakap. Dia ni lah yang pernah orang uji dia, Luqman Hakim ni. Kata, kamu Luqman lah. Dia tak cakap macam Uwais lah. Kamu dulu kerja apa? Bala Kamil. Hak Kediri lah orang. Apa itu kerja apa? Tukang kayu. Kamu hitam lah. Orang tu nampak bahasa kasar. Dia kata, tuan, kalau tuan nak petikai hitam putih saya, seolah tuan petikaikan pencipta saya yang buat saya. Sengam tu bisu. Kena sebiji. Dia kata, kalau tuan nak petikai putih hitam saya, bukan kerja saya. Siapa mau hitam? Tak kerja Allah buat jana. Tak cakap lah. Dia wali. Patah cakap. Dia tu Luqman Hakim, ketika memberi nasihat kepada putera anak dia, diajak masuk ke pasar dengan berkenderaan khaymat. Ni keldai ni habis hebat lah. Keldai ni ada 3 jenis. Ada keldai yang segak elok, ada yang kelabu nampak taik kotak belakang tu banyak. Yang tidak berkenderaan, dan anaknya pula menuntun. Orang mencela orang tua kejam tu. Dia dah naik kenderaan, anak jalan kaki. Taubat tak kena. Lagi tengok dia buat. Kemudian ia suruh anaknya naik, tiba-tiba orang kata pula, 2 orang ni naik satu khaymat. Lalu tu pula dah mampu kita kelihatan tu 2 kali kaban. Pula tak kena pula, semua tak betul. Sila pula anak korang ajar, bapak jadikan buruh pula dah. Bapak dia turun, cik naik. Orang kata, apa jadi pak hang-hang pula tak kena pula dah. Tadi pak dia bilang, kita gamak dia buat kanak dah. Sabar tak kena. Buat cucuk kemurung tak ada. Badak tak ada. Latuk belanga-belanga tak ada. Pada muka. Tu tak buat cucuk apa? Pada muka. Boleh pandai bercakap. Cucuk-cucuk ni, dia bukan kerti apa. Kita bukan cucuk badak ni. Cucuk apa? Tengok main belanga main. Ada. Bodoh benarlah khaymat tidak dinaiki pula dah le turun dua-dua. Keldai tak betul. Tak dinaik ke. Allah hanya tuntun kan bodoh. Dia ni bodoh dah keldai. Orang ragai dia turun. Semata-mata tujuan Luqman untuk menunjukkan kepada putranya bahawa orang yang beramal untuk mengambil hati orang tidak selamat dari celaan cacian mereka. Luqman Hakim ni pendeta ni, dia bawa banyak buat ibarat-ibarat yang ajak buat. Jadi pelik. Kesimpulan belakang itu cantik. Cara mendidik anak-anak bagi trial and error. Jadi cuba salah tu dia betul. Tu kalau mak dia kata cik jangan buat itu. Oh tak boleh tu lah, tak boleh tu. Ada budak-budak macam tu. Ada setengah kita bagi warning tu dia tak buat dah. Jadi cara pendekatan yang Luqman buat ialah supaya tahu cik, oh itu dalam Malaysia cik. Semua tak kena. Cik naik atau berjalan, kita berkata hang buat nanya apa? Aku naik atas kita nanya kanak. Kalau kita turun dah kita jadi bodoh dekat dia pula. Semua tak kena. Kan?
Kerana itu seorang yang sempurna akal fikirannya dalam beramal hanya menuju kepada hak kebenaran dan diredai Allah Ta'ala, hanya itu saja yang digunakan. Boleh tunggu orang puji payahlah, tunggu orang terima payah. Muhammad bin Aslam radhiyallahu anhu berkata, ada kepentingan apakah saya pada manusia? Ada penting apa? Siamai kenuri ni apa kepentingan apa? Sahadat menjadi pada kepentingan apa? Padahal sejak saya dalam apa dah? Punggung di belakang, nama punggung di belakang. Kita apa cerita punggung di belakang ayah dia seorang diri. Lalu dalam perut mak lagi seorang diri. Cerita seorang diri. Dan keluar dunia pun seorang diri. Yang ini tidak melalui bantuan manusia. Allah keluar mak dulu, keluar Rui keluar daripada tangkap kat Seri Pusat, dia hingga mati pun seorang diri, mandi pun orang tua mandi, tak ada apa, dalam kubur seorang-seorang. Apa ni? Kita tak jumpa itu ahli sosok. Keluar mai pun seorang semua, akhirat mati pun seorang-seorang. Ingatlah Ahmad bin Fatimah, kamu ada seorang diri, tempat yang sempit. Tak lama lagi akan datanglah dua malaikat, makhluk yang kamu takut. Gementak jangan mereka hamba Allah seorang nama muka seorang nakir. Kami kepada kemar dah buka, duk jaga cakna. Jawab begitu tenang, betul Allahu Rabbi haqqa. Seorang-seorang juga. Jalan akhirat kelak pun seorang-seorang. Nampak mak ayah tapi tak boleh tolong. Bahasa tasawuf di dalam kita terkejut, Allah betul. Akan berlaku. Nah, tak apa kawan-kawan ramai, kat long ngah pupu, kat mai pesan bawang apa nomeh. Jam mati dia berusung kita petak kubur balik depan. Dengan mati dan masuk ke kubur juga pun seorang diri, subhanallah. Dan menghadapi persoalan alam kubur sampai kemudian mengharap syurga atau neraka lah tu minta. Sedih nak. Gerun. Juga seorang diri, tak ada apa. Wahai Aminah, apa kamu buat atas dunia? Cik tak buat apa hang tak buat. Kau pesan kamu kau buat. Mayang. Tak ada, pasal tak ada. Umur 80. Dia tak ajak, apa hang kena pula pukul apa dia pula. Maka apakah keperluan saya dengan manusia? Katanya kita dah mula belajar duduk seorang-seorang. Keluar mai seorang bidan pegang dia per hari mengurut mak dia terkelik tu bidan balik. Boleh beras gantang, menang mentah, tambah bujam, balik duit 40. Al-Haris Muhasibi ini seorang ahli tasawuf radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang tanda orang yang sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, apa dia? Jawabnya seorang garis bawah. Benda ikhlas iaitu yang tidak hirau, iaitu menghiraukan dinilai orang oleh siapa saja, oleh semua manusia. Kata you care. Ini bukan fantasi dia kata. You hebat. I rasa you boleh menang. Kena atas mentah. Syom. You condemn. Turun pelan, tak ada. Akhirat baik-baik turun. Dia akan orang bagi mereka. Tak bagi Allah bagi mereka. Dia pegang tu je. Jadi mana dinilai orang saja sama manusia. Asalkan ia sudah benar hubungan dengan Allah Ta'ala dan tidak ada orang yang mengetahui kita buat tu, walau sekecil debu pun dari amal kebajikan, orang tak tahu, Allah tahu. Jadi kita diajak untuk disiplin bahawa biar Allah dia tahu, orang tak tahu. Payah orang tahu, payah orang dengki pun ada, orang cemuh kita, banyak macam orang ni. Bukan semua sama dalam teknologi ni, Allah lagi dahsyat. Kira SF kita galak, dia pun 2 hari semayang macam-macam, tunjuk kita lekung, buat kepel bel, kolong-kolong tengok macam makhluk apa. Kawan tu belajar pakai kepel bel, perlu dia faham. Dia galak tunjuk orang tu, Allah bukan main bawa minyak atang, kiri lain kanan lain. Perlu dia faham nak pakai minyak atang pun, baik pun. Berarti ia ingin dia dipuji atau besar dalam pandangan orang, dan itu tidak termasuk kelakuan untuk atau akhlak orang yang benar-benar ikhlas. Jadi kita kena bersiap je, kena pakai. Dia kena buat kerja. Nak lari dari orang tak boleh, orang ada. Nak bini kena depan pejabat kena ada. Cuma nak berbetul macam tu. Jadi nak kontrol kita, nak accountability dia kita supaya jelas. Tidak kena orang itu, kena Allah Ta'ala. Payah.
174 man arafa al-haqqa syahidahu fi kulli syai'in. Pendeklah, siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, maka pasti dapat melihatnya pada tiap-tiap suatu. Peganglah apapun, pegang baju nak pakai, nampak Allah sebalik baju tu. Nak makan sesuatu nanti, nak suap, ingat Allah. Bismillah. Nak pakai baju, nak pakai kasut, nak turun berjalan, Bismillah, amantu billah, yang tasantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Semua kalau pasti itu selamat insya-Allah. Pendek tapi berisi. 175. Wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in. Wa man faniya, bukan faniya bihi ghaba an kulli syai'in, kulli syai'. Dan siapa yang fana dengan Allah, memang kita ni buat kerja apa, kena aku ni fana Allah di hadapan kekayaan kamu. Dia dari luar ni umur 80 dah, tak tahu bila engkau nak ambil, engkau kekal. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal Allah sajalah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Matilah kita. Tu tanda-tanda mana belenda Allah. Mati, pindah daripada alam dunia ke alam kubur. Sekian lama duduk dalam kubur, ke alam akhirat, yang tak mati lagi lepas itu. Itulah Allah tunggu. Jadi, dan siapa yang fana dengan Allah, pasti ia lupa ghaib dari segala sesuatu. Dia fana. Sebab itu untuk dia fana diri ni, dia berdiri serah pada Allah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allah panalah aku, tolong bantu aku, hati jagalah, jangan kena kelait. Panjang. Kadang-kadang dia ambil tengah rokok, mati. Kadang tengah diri, mati. Kadang sujud, mati. Kan jadi tak tahu bila Allah boleh ambil bila-bila. Kata tak, mulut sihat ni tak mati ya. Jangan cakap. 176. Wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'a. Dan siapa yang cinta pada Allah, tidak akan mengutamakan sesuatu yang lain pada Allah. Sebab itu kita salathun man kunna fihi wajada fihi halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi antaranya tanda 3 perkara yang kalau orang tu ada dalam diri dia, manisnya beriman. Pertama, Allah Rasul paling tinggi dia sayang. Sebab itu bila kita nak belanja, teringat Allah, dia terus belanja. Walaupun belanja habis duit, tapi Allah, kita sayang, Allah bagi. Yang paling berharga, nyawa. Matilah berkapan, mati jihad mujahidin, mati di Gaza, Palestin, kena tembak di Kosovo, matilah berkapan orang perempuan. Yang musliman mengandung orang perempuan musliman pernah belah. Kemudian ambil orang perempuan Islam mengandung, kita tengok dia ni lelaki perempuan kata apa? Jantan. Tak, perempuan belah. Gelak-gelak main, habislah mati. Sanggup. Dia tak mau kata dia kafir. Syuhada semua tu. Ramai juta-juta di Kosovo, di Bosnia mati syahid. Siapa nak sangka tempat yang banyak hiburan tiba Allah menjadikan ardu syuhada. Sebab itu orang ahli sufi dia pandang bagus berpangan di Kosovo, di Bosnia, kerana melahirkan para syuhada ialah dengan mati yang ni. Syarat betul dengan Allah. Habis tembok hampa kawan 80 prong atau satu lubang. Dia pengen habis dah orang tu hidup si Allah Ta'ala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Kamu yang kata depan mati, hidup macam kamu tak sedar. Ramai tempat-tempat macam di Kemboja, di Aceh lah, mati habislah. Tinggal masjid tak tenggelam. Orang nanya, tak nanya, orang tu syahid. Dia ditaruh tak taruh. Jadi kadang-kadang mati tengah buat kerja, cari rezeki. Mati bakar lah, kembung, harta takut tak pokoknya. Apa syuhada? Syuhada akhirat.
Jadi kalau sempat kita mandi dia berlubang atau ceruk, tanam je lah. Allah ambil ni benda yang ganjil. Allah bawa kita ni macam mana kita bawa sarang tebuan, sarang rengga. Malaikat buat itu orang Israel. Kita bawa sarang rengga pegang, ambil perang tak bawa. Dalam tu ada 80,000 kali bawa. Pitok dalam parit, bola api. Kali bawa 80,000 ke rengga. Begitu orang Israel. Sekali pegang mati 80, tahu habis mati. Dia upang sudah habis. Dan siapa yang cinta pada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lain pada Allah. Demikianlah siapa yang benar-benar mengenal pada Allah, kenal Allah, pasti ia selalu ingat pada Allah. Pada Allah. Sebab itu kita dalam tasawuf ni dia suruh pegang buat tasbih, jangan lupa. Ini ialah amalan-amalan zahir. Jangan lupa pada Allah, 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 Allah. Subhanallah, subhanallah. Baca apa? Orang cepat. Allah tu sekali sekatih habis cepat. Orang biasa dia bukan nak menunjuk. Ya. Okay. Pada tiap suatu apa pun yang ia lihat, dengar dan rasa, tak ada. Sebab tidak ada sesuatu melainkan menunjukkan keindahan, kekuasaan dan buatan Allah. La ilaha, tengok pada kita lah National Geographic datang badak begitu layang. Aku kalau tuan aku tak buat, awak terus buat macam tak sudah. Jangan nampak je buat tak sudah, pungkuk 3 lagi 4 lagi tu kan, dia macam tu main merak elok. Sebab itu kalau tuan-tuan boleh baca kitab Keajaiban Makhluk Allah, Imam Ghazali tulis, kenapa burung-burung dia yang dalam kaki panjang, dia mudah berjalan. Yang petik-petik ambil itik tu, yang tu dia kayu, dia ada kaki panjang, kepala botak, sebab mudah cari makan. Kalau dia kaki pendek mencari makan yang dalam. Saya tengok rahsia Allah jadikan makhluk. Terbalik tu mesti benda yang mesti cantik, keindahan, warna-warni yang ada pada burung-burung, bila mendatang yang bayangkan jamalullah, keindahan Allah. Ingin kita ingatnya kerana Allah Ta'ala, maka segala sesuatu yang ada depannya sesuatu sama seolah sampai kosong dan bayangan belakang. Sebab itu kadang-kadang bila main depan kita tu, ini hanyalah bayangan. Sebagai bayang tu zat Allah yang agung, yang besar. Sedang siapa yang betul-betul cinta pada Allah, maka pasti ia tidak akan mengutamakan sesuatu yang pun selain pada Allah Ta'ala. Kita Allah cantiknya bukit ni, Allah lagi cantik. Allah semaknya semua, Allah lagi segar. Kita tak terpesona dengan keindahan alam. Hanya sebagai bayangan bahawa kalau ini kamu kata cantik, Allah lagi cantik. Untuk ini kuat, Allah lagi kuat. Oh, perkasanya bukit ukar, oh Allah lagi perkasa kuat, lagi tegak. Jadi itu bayangan dan tak apa. Pasti ia tidak akan mengutamakan selain Allah Ta'ala, selain Allah yang dicintainya itu. Bahkan ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan hawa nafsunya dalam mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Sebab itu cerita bahawa kalau kena orang ni dia ambil macam-macam pedoman. Jadi rumah tepi kubur, dia buka beranda malam-malam, anak-anak bukan tidur, dia buka depan kubur besar sunyi, ayang assalamualaikum daraqaum mu'minin, mak ayah timbang tu, assalamualaikum mak, aku ayah, habis semua baca Al-Fatihah, tengok badan tu. Aku pun nak pergi juga Allah, cuma Allah ni tak ada lagi lah, akan diusung sini lah, tak ada Allah akan duduk kubur yang sah diri. Kalau satu detik seketika satu malam tu dia tanam hati kita tu, bawa sampai ke siang, kita tak lupa nak ke mana nak pergi pun ingat Allah, Allah. Itulah sebab hakikat dari semua panca indera ni, ni, penglihatan, pendengaran dan perasaan itu semua bukan semata-mata kerana adanya mata, tak, dan telinga dan lidah atau hidung, tapi semua memerlukan nur ilahi. Tak guna ada hidung pun
Kena hidung yang kebal. Bau apa? Tak ada bau apa? Bau pahit. Kawan tak sihat. Garam berdengung masin. Tak kata macam gula. Tu kan pelik. Dia harap pada penjara untuk buat hukuman tak boleh. Yang tepat hati. Bersihkan hati ni, tepat dia punya hukuman. Pencendera apa lah, bagi orang buta tak nampak apa. Kawan tu kebas 4 betul tak ada apa pegang apa, tak tahu apa ni tunggu apa ni. Orang yang orang tua ni tok orang awak tu aku ingat aku kayu kebas untuk orang tak terpakai, orang tak pakai, orang tak pakai tapi hati bersih. Jadi pencendera bukan matlamat terakhir untuk menentukan hukuman hati. Bersihkan hati. Sikit gila. Betul 5 minit ke 10. Betul. Ke 10 minit, 5 minit ke 10 kan? Jangan bagi lajak. Untuk aku 10 kan? Dua suku. Maka dari kedua-dua memerlukan nur ilahi yang langsung untuk mencendera. Jadi kita nak kena perlu cahaya Allah nanti kita ni untuk membantu pencendera kita untuk buat hukuman. Tengok dengan apa pun Allah baik sana. Kalau tidak sama, khabar pun tengok, lembu pun tengok, semua bukan tengok. Tapi tengok cara dia. Kalau kita tidak ada hati bersih, sama orang khabar tu. Mau kena minyak kibas, tuang, tabang kat kandang. Itu dia tahu kita minyak kibas. Pun maka dengan pandangan orang semakian yang arif selalu melihat pada Allah, tidak apa saja yang dipandang, apa saja nampak Allah. Orang arif selalu melihat pada Allah setiap apa saja yang dipandangnya, dan setelah melihat panalah dengan Allah. Dia takkan kekal, dia sampai penghujung, panalah aku, bakarnya mu ya Allah, aku kan panah. Jadi bila kita rasa kita lebur, macam mana tuan-tuan puan-puan Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Daud, dia kata dia tukang besi, bukan dia katuk tong-tong macam Cina dia buat tu, tukang besi. Dia tengok besi lembut habis, lebur. Begitulah orang arif, dia tengok benar dia lebur, diri dia depan bakarnya Allah. Bahasa dengan Allah, dan lupa gaiblah dia dari segala sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Kemudian cinta yang tidak ada taranya lagi kepada Allah Ta'ala. Orang macam ni tak kira sanggup apa jadi, turun ke laut, jom mati tak apa. Lepas itu masa perang Badar, Rasulullah berdiri terpacat di telaga Badar, tengok ke kanan. Ketua-ketua perang dia faham, ya Rasulullah, saya wakil muhajirin, dia wakil ansar. Faham dah ayat mata Tuhan hamba memerlukan simpati. Percaya Allah, kami bukan Nabi Musa dengan kaum dia. Kalau kita tak faham pergi perang Musa, kami ikut belakang. Tak. Pergi perang, kami tunggu tahun ni. Tak, kami akan sama. Ke laut kami turun. Lapi kami masuk. Nabi dapat simpati sokongan penuh perang Badar tu daripada sahabat. Itulah dia. Jadi kalau kita ajak pencendera kita ni, tapi mesti berpandu kepada nur ilahi yang menerangi hati kita, maka pencendera akan sihat untuk melihat sesuatu. Selepas yang kita nampak ada rasa yang bau ni, di sana ada kehebatan Allah.